lisani wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya boleh dengar? Terima kasih Tuan Mami dan yang dihormati penaung Hajah Kaltum. Alhamdulillah saya dapat jumpa suatu keluarga yang hebat hari ini. Sebelum ni saya kenal Tuan Haji Kamarudin, biasa dengan Tuan Haji Kamarudin. Dia follow up, follow juga dia di Facebook tu lah. Memang kita boleh nampak lah buat ahli keluarga yang hebat ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua secara fizikal. Saya diminta untuk sedikit ucapan lah perkongsian ya. Alhamdulillah saya tengok Mahat Tahfiz yang bagi saya dah berjaya dengan fasilitis yang ada dan sejumlah pelajar yang nasabah untuk kita kendalikan, dan yang penting lagi sokongan keluarga tu ya. Sebab ini saya difahamkan ini diasaskan atas nama keluarga Haji Mekah, dan alhamdulillah family ikut bersama mendukung usaha ini ya. Bila kita sebut tentang Mahat Tahfiz ini, dia ada dua term besar lah kan, iaitu tahfiz dan yang dihafal itu adalah Al-Quran. So bila sebut Al-Quran ini kita tahu banyak perkara yang kalau kita hayati kadang-kadang menakutkan kan. Bila kita perhati kadang-kadang memang amat menguntungkan kan, dan kita bersyukur sebagai umat Islam ataupun yang dilahirkan ataupun dipilih untuk jadi umat Muslim dengan panduan Al-Quran yang begitu yang kita katakan divine, sesuatu yang kurniakan langsung oleh Allah SWT kepada kita. Tapi bila dia sebut macam tu, dia ada implikasi dia ada tanggungjawab dia kan. So kita kata Quran sebagai suatu objek, suatu nas yang kita perlu dukung sebagai suatu panduan hidup, dan dalam konteks madrasah ataupun mahat ini kita melaksanakan usaha menghafaz Al-Quran kan. So itu mungkin di satu pihak ataupun umumnya yang kita ketahui dalam trend kita yang mutaakhir ini memang banyak ditubuhkan ataupun dijalankan, diusahakan mahat-mahat seperti inilah. Itu suatu yang baik kan. Tapi macam saya sebut tadi lah, bila kita sebut tentang Al-Quran ini, dia mempunyai banyak tanggungjawab kan. Al-Quran itu sebagai suatu sumber, sebagai suatu panduan hidup, dia bukan sekadar nas kan. Dan tanggungjawabnya, tujuannya itu kan bukan hanya sekadar untuk dibaca kan, tapi dia ada tahap-tahap lain yang kita perlu fahami, perlu ambil perhatian lah. Saya nak bawa satu analogi, satu perumpamaan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan Al-Quran kan, dalam kitab Jawahirul Quran. Dia umpamakan kat sini kan, ke Terengganu ni banyak pantai kan. So biasanya orang Terengganu biasa dengan pantai. So dia umpamakan seperti pantai kan. So kalau kita perhati orang-orang pergi pantai ni macam-macam kerana dia. Ada yang pergi pantai sekadar untuk berkelah, makan-makan, balik kan. Ada orang pergi pantai bukan sekadar untuk berkelah, dia mandi, dia turun, mandi dan selesai enjoy mandi tu balik. Tapi ada yang lebih ingin menerokannya lagi kan. Dia naik boat sekitar pantai, tak pergi ke pulau-pulau kan. Kat sini pun ada pergi ke perhentian Pulau Redang dan sebagainya, pusing nak balik kan. Tapi dia kata ada lagi yang lebih adventure, dia menyelam
kan. Bila lebih dalam tu, kat situ baru dia nampak bahawa sebenarnya pantai ni bukan sekadar apa yang dia nampak di luar. Di dalam tu jauh lebih luas dan lebih menarik, kan. Itu pun ada level-level juga. Ada yang sekadar terjun, snorkeling, lepas tu menaik balik, kan. Tapi ada yang lebih lagi, dia turun nak mencari mutiara-mutiara, kan. Dan kita tahulah kalau dalam gambaran tentang mutiara ni, dia bukan suatu yang boleh kita jumpanya tu. Dia biasanya diseliputi oleh selaput-selaput ataupun macam batu karang. Atau kalau tiram pun dia bukan tiram yang bersih, tiram yang dah ada batu karang dalam situ. Maksudnya kalau orang tak tahu, dia tak sangka di sebalik batu karang tu ada satu tiram, dan di balik tiram tu ada mutiara tu, kan. So Imam Ghazali beri perumpamaan ini sebagai Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu macam itulah sifat Al-Quran. Kalau kita pegang sekarang ni kan, Quran dicetak dengan pelbagai cetakan yang menarik, kan. Kita beli dan kita simpan, kita tengok sebagai suatu hiasan, dan kita sekali-sekala baca, kan. Itu hanyalah seumpama orang yang pergi ke pantai tadi, berkelah, tak turun pun ke dalam lautan tu, mandi, kan. Ada orang dia baca, yang mula memahami aspek-aspek tertentu, mungkin dia sudah mula memahami lautan dengan mesej-mesej yang umum. Tetapi yang jarangnya yang menyelam dalam Quran tu, ya, sebagaimana yang tadi, yang jarangnya menyelam dalam lautan sehingga berusaha mencari mutiara-mutiara yang ada dalam lautan. Itu memang jarang. Dan dalam konteks ini kita belajar dalam ilmu tafsir ataupun ilmu tentang Quran ini, dia ada tafsiran Al-Quran dan dia ada takwilan Al-Quran, kan. So, biasanya yang akan sampai kepada tahap mutiara itu orang yang menggali dan tidak hanya melihat kepada luaran saja, kan. So itu nak cerita analogi yang Imam Ghazali ceritakan macam mana Al-Quran itu bukan simple, bukan mudah, kan. Bukan mudah. Kita sekarang ni nak baca pun dah susah. Tapi bacaan tu hanyalah digambarkan macam orang pergi duduk kelah je, tak turun pun ke dalam lautan mandi, kan. Okey. So bila macam tu, maknanya itu yang saya kata tadi, kalau kita baca Al-Quran ni dan kita faham, dia amat menggerukan lah. Sebab usaha nak sampai ke situ bukan senang, kan. Usaha nak sampai ke situ senang. Tapi sekurang-kurangnya usaha ataupun sumbangan yang dilakukan di Maha Tahfiz ataupun pada tahap-tahap level Maha Tahfiz ini, sekurang-kurangnya dia mempersiapkan kalau sekurang-kurangnya membawa orang ke pantai, kan. Tak adalah, maksudnya kalau tanya pernah pergi pantai, tak pernah pergi pantai, itu lagi teruklah. Sekurang-kurangnya membawa orang ke pantai. Mungkin satu masa nanti ada di kalangan kita ni yang mula berani untuk mandi, ada mula berani untuk menyelam, ada berani untuk nak mencari mutiara dalam Al-Quran itu, kan. Itu tak akan berlaku kalau orang tak kenal pantai, kan. Maksudnya tak mungkin orang terus pergi menyelam, dia mesti kenal pantai dulu. So dengan adanya pusat-pusat macam ni, dia memperkenalkan umat tu kepada pantai tadi, kan. Dan langkah seterusnya insya-Allah kalau boleh diteruskan, lagi baiklah. Jadi macam tadi bila kita sebut tentang tanggungjawab ataupun hak-hak Al-Quran tadi, kan, dalam tadi pun bila kita baca misalnya doa khatam Al-Quran tadi, Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna wa rizqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan lahu waj'alnahu hujjatan lana, kan. So, kita doa kalau supaya Allah ingatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita lupakan. So ini kalau mahat ni hanyalah mahat tahfiz semata-mata, so doa yang pertama tu relevan lah, supaya nanti Allah ingatkan apa yang kita lupa. Tapi itu pun kalau kita pergi pada lebih mendalam,
ingatkan kepada kita apa yang kita lupa tu bukan hanya hafazan saja, bukan hanya makna atau bacaan saja, kan? Sebab tu kalau dalam tradisi saya daripada Al-Azhar, kalau di Azhar tu dia ada tradisi songkok merah, tarbus, kan? Seorang yang pakai tarbus kita tahulah, kalau tengok orang pakai tarbus mana kita tahu dia hafal Quran. Tapi atas tarbus tu dia ada satu cotek tu, jerambu tu kan. Jerambu tu dia ada color. Dia bukan satu color. Dia ada color. Dia ada color biru, ada color hijau. Color tu ada makna. Kan? Yang merah tu memang okey, semua yang pakai baju atau tabung merah semua hafal Quran. Tapi ada yang hafal Quran dengan qiraat. Tu dia ada color dia. Ada hafal Quran dengan tafsir. Ada hafal Quran dengan hadis. Dia seorang di kalangan mereka tahulah, dia tengok jambu ini hafal Quran dengan qiraat, kan? Ada tahu. So itu pun masih lagi dalam konteks ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, kan? Maksudnya kalau dalam perumpamaan Imam Ghazali tadi, bila dia cerita tentang orang-orang yang pergi dan hatta ambil bot perahu menelusuri permukaan lautan tu, itu masih lagi dalam konteks Imam Ghazali, merujuk kepada orang-orang yang menguasai bacaan, yang menguasai tajwid, yang menguasai qiraat, hatta yang menguasai tafsir sekali. Masih lagi pada level itu. Dia tak menyelam lagi. Maksudnya yang menyelam tu dia dah pergi pada level lain, kan? So kalau kita lihat kat situ, maknanya kalau kita betul-betul nak melaksanakan hak Al-Quran itu jauh lagi, kan? Tapi sekarang ni kita dah mulakan di satu tahap memperkenalkan orang kepada pantai itu, menjadikan orang seronok duduk kat pantai, orang enjoy berada di pantai walaupun dia tak berani nak terjun lagi. Sebenarnya bila dengar Al-Quran tu dia suka. Tak adalah kalau bila dengar Al-Quran tu rasa nak lari, kan? Ataupun bila ada majlis Al-Quran tu rasa macam tak selesa, kan? Sekurangnya dia dah mula rasa bila ada majlis Al-Quran tu dia dah boleh nampak kelesaan, maknanya boleh merasa selesa itu berbanding dengan majlis lain, kan? So itu satu proses awalan yang penting supaya nanti daripada situ orang akan explore seterusnya lah, kan? So doa tadi wa dzakirna min manasina, kan? Maknanya peringkat supaya Allah mengingatkan kita apa yang mungkin kita lupa. Kalau kita belajar hafal, mungkin kita ingat apa yang kita hafal. Dan kalau kita dah mula faham makna, ingatkan balik makna-makna yang kita dah mula faham itu, kan? Tapi yang selanjutnya, kan? Wa dzakirna min manasina wa 'allimna mimma jahilna, kan? Ajarkanlah kepada aku apa yang aku jahil. Jahil tentang Quran, dalam konteks Al-Quran, kan? Jadi jahil dengan Quran ni banyak lagi lah. Sebab tu kalau Imam Ghazali dalam kitab yang sama, bila dia menguraikan tentang maqasid Al-Quran, dia kata kalau Al-Quran, keseluruhan Al-Quran tu, kalau kita bahagikan, kita baca dan kita perhatikan dan kita categorize, kan? Kita bahagikan mesej dia, dia tak lagi daripada 6 mesej utama, kan? 6 mesej. Dan ini pun penting. Saya ingat mungkin Ustaz boleh rangka satu kaedah, kan, supaya nanti bila kita pelajar kita hafal tu, dia tahu maksudnya ayat ni mesej tentang apa, kan? Sebab itu yang penting. Maknanya dia kata, dan ini bila saya baca kupasan Imam Ghazali ni memang menakutkan. Sebab kita banyak tersasar. Kita dah banyak tersasar, kan? Maksudnya tentang Al-Quran tu kita dah banyak keliru. Sebab Imam Ghazali kata daripada Al-Quran itu, kalau kita pecahkan, senaraikan, baca ayat ni, letakkan dalam satu kategori, ayat ni kategori, kesemua tu mewakili 6 kategori, kan? Daripada 6 kategori itu, 5 kategori adalah berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Nabi, dan berkaitan dengan hari akhirat. Asas akidah itu.
1/6 sahaja yang berkaitan dengan syariat. Maksudnya semua yang kita bincang, kan bila kita bincang tentang fardu kifayah ataupun tentang kehidupan ni, kita kata ada apa? Ada politik, ada ekonomi, ada pendidikan, ada sains, ada teknologi, ada kemasyarakatan, ada keuangan dan sebagainya tu. Semua tu hanyalah 1/6 daripada Al-Quran saja. Yang selebih tu 5/6 lagi tu adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan pula, tentang nama dia, tentang sifatnya, tentang zatnya, kan? Tentang Nabi, tentang hari akhirat dan sebagainya, dan tentang perkara-perkara yang menghalang kita untuk kenal Tuhan. Musuh-musuh Tuhan, dakwah-dakwah golongan kafir, kisah-kisah orang yang menentang Nabi, kisah-kisah orang yang menolak Tuhan. Itu yang banyak. So kalau kita lihat kat situ, umumnya sekarang ni kita tak nampak orang membesarkan yang itu, kan? Orang besarkan yang 1/6 tadi. Sebab tu di satu aspek kita nampak orang kita maju dalam 1/6 ni, dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan 1/6 ini. Tetapi bila kita timbulkan yang 5/6 lagi, seolah-olah dia terlalu basic, terlalu fundamental, terlalu dasar, kan? Di situlah yang kalau kita lihat Profesor Atas bila dia membincangkan tentang pembahagian ilmu, tentang betapa Islam itu ada yang dikatakan sebagai fardu ain dan ada yang dikatakan sebagai fardu kifayah. Dan fardu ain itu dia bukan sesuatu yang macam sekarang lah kita faham, kita bila fardu ain ni kelas kafar tu level dia sekolah rendah selesai, kan? Sedangkan fardu ain itu dia tak boleh macam tu. Dia kena sentiasa bersama kita, kan? Ulama Imam Zabnuji dia bagi perumpamaan di antara fardu ain dan fardu kifayah ni. Dia kata fardu kifayah ni macam ubat, kan? Ubat ni kita ambil bila kita sakit. Kalau kita alhamdulillah jaga badan kita, jaga kesihatan kita, mungkin sepanjang hidup kita mungkin ambil 2-3 kali dia ubat. Tetapi fardu ain ni itu fardu kifayah. Fardu ain ni dia macam makanan. Makanan ni kita kena ambil sentiasa. Mungkin masa bayi makanan yang sesuai untuk bayi, masa kanak-kanak makanan yang sesuai untuk kanak-kanak, bila dewasa dan seterusnya makanan yang sesuai untuk dewasa dan seterusnya, kan? Jadi isu kita sekarang ni, bila kita hadkan fardu ain itu kepada level-level tertentu, kepada sekolah rendah misalnya, sajian fardu ain tadi sebagai makanan ruji dia cukup masih di sekolah rendah, kan? Sebab tu kita tengok kanak-kanak okey, kita dedahkan fardu ain dan dia okey sebab sesuai dengan dia. Tapi bila dia pergi meningkat, katalah daripada sekolah rendah dia pergi kepada sekolah menengah, makanan tu masih makanan sekolah rendah, kan? Dia dah mula rasa dah tak cukup dah, kan? Dia tak cukup lagi nak menghadapi cabaran hidup dia. Dia pergi sekolah masuk universiti, makanan masih lagi sekolah rendah. Sebab fardu ain itu fardu ain yang bekalan sekolah rendah dulu, kan? Lagi dia tak kuat. Dan bayangkan kalau orang ini jadi menanggung tanggungjawab besar, jadi pemimpin ke, jadi pengurus ke, bahkan jadi ketua family pun, kan? Makanan dia masih lagi sekolah rendah lagi. Macam kita lah, yang kita bayangkan kita ni sekolah masa bayi dulu kita makan Nestle ke apa ke, kan? Sekarang ni makan Nestle lagi boleh hidup ke? Pasti tak boleh, kan? Sebab tu isu fardu ain itu silap kita tak gagal melihat dinamika dia yang sepatutnya dikembangkan, kan? Sebab dia adalah 5/6 daripada Al-Quran. Yang 1/6 tadi dia teknikal je, kan? Maksudnya kalau kita duduk dalam bidang itu dalam masa setahun, kita dah faham urus hal ehwal pengurusan di tempat itu, insya-Allah kita boleh handle. Tapi yang memungkinkan kita handle urusan itu dengan betul bukan pengetahuan tentang kaedah tu, tetapi dalaman kita tu.
Kan? Maksudnya kalau orang nak menguruskan katalah sekolah ni, kan? Kita duduk urus 1-2 tahun, kita dah tahu selok-belok dia, kita dah tahu masalah, insya-Allah benda tu kita boleh jalan, dia just standard je. Tetapi untuk nak memastikan kita ikhlas, kita bersungguh, kita sentiasa memikirkan yang terbaik, sentiasa mengambil benda itu secara yang serius, bukan hanya kerana keduniaan tapi akhirat dan sebagainya. Itu yang 5/10 tadi. Kan? Sama juga bila kita bincang tentang kerjaya di luar, kita jadi guru ke, atau kita jadi pemimpin keluarga ke. Kalau fardu ain kita tu tak berkembang, kenal Tuhan kita tu hanyalah kenal pada level sekolah rendah, kenal Nabi kita tu hanyalah pada kenal Nabi pada level sekolah rendah, dia tak akan beri kesan yang sepatutnya pada diri kita. Dan ini yang kita tengok maksudnya dari segi lahiriah, dari segi zahir kita nampak kita advance, kan? Tetapi dari segi dalaman dia akan ada. Dan kita pun sampai satu tahap kita boleh merasai bahawa kita dah banyak benda yang kita miss, kan? Yang dulu sepatutnya kita buat ni kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita terlepas pandang yang fardu ain tadi, kan? So kalau kita lihat kat situ, bila kita baca tadi, maksudnya kalau ustaz boleh rangka, maksudnya pelajar-pelajar ni bila dia baca ayat ni, ayat tentang apa? Sekurang-kurangnya dia tahu ayat ni tentang fardu ain, ayat ini tentang fardu kifayah, ayat ini tentang hal-hal ketuhanan, ayat ini tentang hal-hal kenabian, kan? Macam tadi bila dibacakan Al-Quran oleh saudara kita ni masa pembukaan majlis tadi, kan? Dia tekankan macam mana nasrul minallah, kan? Kejayaan, sokongan ataupun kemenangan daripada Allah itu suatu yang pasti, kan? Ditekankan juga tentang sakinah, macam mana Allah lah yang akan memberi ketenangan dalam jiwa kita, kan? Disebut tentang kedudukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, kan? Dan yang terakhir itu ditekankan tentang jangan kita bersangka buruk dengan Allah SWT, kan? So benda tu mudah, sekurang-kurangnya dia ada tajuk-tajuknya tu, kan? Walaupun detail tu banyak lagi lah, itu nak kena belajar lagi lah. Tapi sekurangnya ayat ni tentang apa? Tentang jangan bersangka buruk. So basically kita tahulah bersangka buruk itu apa. Walaupun mungkin perincian pada sifat bersangka buruk itu mungkin ulama akan bincang lebih detail lah, kan? Kedudukan Rasulullah macam mana, kan? Jadi saya nampak itu yang kadang-kadang pelajar-pelajar di sekolah-sekolah tahfiz ini jarang memberi penekanan. Maksudnya dia boleh hafal Quran, tapi kalau dia hafal Quran sekadar hafazan lafaz, hafazan bacaan, dia tak boleh lagi nak tadi wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna, yang terakhir tu waj'alhu lana hujjatan, jadikan dia tu hujah kepada kita. Macam mana kita nak berhujah dengan Quran kalau kita sendiri tak faham Al-Quran, kan? Jumpa, sebab kadang-kadang kalau kita lihat dalam tradisi ilmu kita pun, ulama tak sentiasa bawa Al-Quran. Dia tak bawa qala Allah Ta'ala sikit-sikit, qala Allah Ta'ala sikit-sikit, qala Allah Ta'ala. Tapi dia bawa mesej Al-Quran tu. Maksudnya intipati Al-Quran itu dijadikan hujah dalam berinteraksi harian itu. Dan bila orang faham, inilah yang Quran sebut tu, kan? So kadang-kadang kita tak perlu nak sebut qala Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang orang tak begitu impress dengan lafaz tu. Tapi bila kita bawa the logic of Quran, macam mana Al-Quran secara logikal berhujah, dan orang tak boleh patahkan hujah itu dengan akal dia, kemudian barulah kita nyatakan inilah yang berdasarkan Quran sekian-sekian, dan baru dia akan lebih menghormati Al-Quran itu. Sebab Al-Quran itu dapat dipaparkan sebagai suatu hujah yang semasa, yang relevan, yang sesiapa sahaja pun yang ada akal boleh faham dan boleh terima, kan? Itu level yang seterusnya lah.
untuk kita nanti mungkin ataupun mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah kepada diri kita dan hujah kepada orang lain juga. Jadi itu yang saya nampak banyak perkara-perkara yang kita, yalah tadi hak Al-Quran ini. Kalau saya kata di satu aspek memanglah kata baca Al-Quran alif lam mim, satu alif tu 10 kebajikan, alif lam mim dah 30. So happy lah kan untuk bacaan. So Allah ni dia maha bijaksana. Dia bagi satu benda yang menggembirakan kita, dan dalam sama juga dia menyelitkan tentang tanggungjawab yang kalau kita tak ambil serius bukan mudah untuk kita laksanakan. Dari segi bacaan, orang fadilah orang yang hafal Quran macam mana, fadilah orang baca Quran macam mana. Tetapi dalam sesama orang yang tak mengamal Al-Quran macam mana? Kan? Lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu kata apa kamu sendiri tak buat? Kan? Itu boleh jadi satu igawan tu. Bukan mudah tu kan. So kita di samping kita gembira dengan apa yang kita laksanakan, tapi kita kena reserve juga tentang tanggungjawab yang kita perlu teruskan dan usahakan. Capai tak capai di akhir tu insya-Allah itu Tuhan kita serah kepada Allah. Tapi kita kena ada perancangan ke arah itu. Dan saya nak ingatkan satu lagi perkara yang mungkin kita perlu perhatian juga. Sebab bila bila kita faham tentang definisi ta'arif Al-Quran itu sendiri, kan? Ta'arif Al-Quran itu sendiri antaranya dia dinukilkan, dia diriwayatkan secara mutawatir, kan? Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir, maknanya tak mungkin akan ada penipuan, tak mungkin ada penyelewengan dalam periwayatan Al-Quran. So di situ kita boleh yakin bahawa dari segi bacaan kita tak akan terseleweng. Dan alhamdulillah ini sebahagiannya Allah secara dasarnya Allah ni pun dah berjanji untuk menjaganya. So walaupun ada macam-macam usaha yang dilakukan oleh orientalis untuk nak ubah, untuk nak seleweng, untuk nak mempertikaikan bacaan Al-Quran itu, tetapi mereka tak mampu, kan? Bahkan ada yang cuba nak buat Al-Quran lain dan sebagainya, dan mereka tak mampu. So dari segi bacaan kita insya-Allah kita akan terjaga, dan dengan adanya generasi-generasi yang menghafal Quran ini insya-Allah benda terjaga. Dan saya perasan kalau Al-Quran ni kalau kita tak hafal pun, kan, kita tak hafal tapi kita baca. Tapi bila kita tersilap baca tu, kita macam rasa ada tak betul je. Itu tak berlaku tu dalam kitab-kitab lain. Maknanya kita tak hafal, tapi bila kita baca macam ada macam tak sedap. Bila kita baca, bila kita tengok balik, ada baris-baris yang tak betul yang kita baca. Ada yang tak kena, kan? So maksudnya Tuhan tak akan lepaskan kita baca Quran ni dalam benda yang salah. Dia akan pastikan kita ni bila kita baca dan kita ikhlas baca, kita akan jumpa. Kalau silap, kita akan jumpa yang kita silap tadi. Dan bila kita balik, kita boleh boleh. Kan? Sebab tu kalau saya ingat kalau generasi-generasi, saya rasa generasi yang awal-awal dulu, walaupun dia tak hafal, kita baca, tak betul tu. Kan dia duduk tepi tu kan. Kita bacanya, salah tu. Dia tengok betul salah. Maksudnya itu antara mukjizat Al-Quran yang memang kita tak akan jumpa dalam kitab-kitab lain. Tapi dalam memahami makna, dalam mentafsir, itu seakan tak begitu dia agak loose kat situ. Sebab itu kita boleh jumpa orang-orang mentafsirkan Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran yang tidak menepati mesej sebenar Al-Quran. Kan? Sebab itu tugas ulama, kan? Tugas ulama yang akan menentukan, memastikan maknanya memahami Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran itu mesti berdasarkan kaedah-kaedah. Itu yang ulama susun lah. Ulama tafsir susun apa kan ilmu alat yang perlu dimiliki untuk seorang itu sebelum dia mentafsir Al-Quran. So itu alhamdulillah ada kaedah dia, dan tradisi itu berjalan dan terjaga. Tapi akhir-akhir ni kita miss satu benda lagi, terjemahan Al-Quran. Kan tadi mentafsir, maksudnya bila kata qala sekian-sekian, ulama tahu ini konteksnya macam ni, sejarahnya macam ni, orang yang terlibat
nama ni, orang yang peristiwa itu berlaku pada sekitarnya. Dan ayat itu ayat yang khusus dengan makna yang umum ke ataupun ayat umum makna yang khusus. Ada huraian-huraian tentang benda tu. Tapi dalam terjemah Al-Quran, kadang-kadang kita lupa, khususnya kalau melibatkan orientalis lah. Ini pun kita, yalah, mungkin sekali-sekali kita kena dedahkan juga isu-isu berkaitan Al-Quran, supaya nanti anak-anak kita ni dia tahu bahawa tanggungjawab dia pada Al-Quran tu bukan sekadar hafazan. Dia ada tanggungjawab lain lagi, kan? Macam yang terbaru ni yang Ustaz Hussein Nasar punya terjemahan lah, Desadi Al-Quran tu. So semua yang ada Allah ditukar pada God lah. So tak ada lagi Allah dalam tu. So kalau orang bukan Islam baca pun dia kata, oh ni God dia lah, kan? Kataan Islam tak ada lagi. Mana-mana kataan Islam dia jadi submission, tunduk. So akhirnya orang bukan Islam bila dia baca terjemahan itu, oh ini sebenarnya kitab dia juga lah. Sebab dia pun tunduk juga, dia pun ada Tuhan juga. Jadi tak ada lagi dah keistimewaan Islam sebagai satu agama, Allah sebagai satu nama, kan? Dalam konteks agama ni, kan? Itu dah pergi. Tapi maksudnya saya nak cerita kat sini bahawa isu-isu tentang Al-Quran ni bukan semudah sekadar hafazan. Dia ada tanggungjawab besar, kan? Jadi mungkin para ibu bapa yang hantar anak ke Mahat Hafiz ini, dia pun kena tahu misi tu, kan? Maknanya dia bukan hantar anak dia ni sekadar untuk hafal Quran selesai, tak. Dia kena tahu bahawa perjalanan itu jauh, masih lagi jauh, kan? So itu yang saya nampak antara perkara yang mungkin sebahagiannya lah. Sebab macam tadi lah, bila kita kata penghayatan Al-Quran mesti berasaskan kepada pemahaman maknanya, kan? Bila Sayyidatina Aisyah menggambarkan akhlak Rasulullah, wa kana khuluquhu Al-Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Sebenarnya, kan? Macam mana Al-Quran itu dapat dizahirkan sebagai suatu akhlak dan digambarkan macam Rasulullah tu sebagai Al-Quran yang berjalan, kan? Al-Quran maksudnya diri dia tu adalah penjelmaan Al-Quran. Itu lagi payah tu, kan? Tapi tadilah, maksudnya benda ni kalau kita tahu akan adanya tanggungjawab hak itu dan kita rancang daripada sekarang adanya usaha-usaha akar itu, kalau kita tak capai 100% pun, kita capai 10% pun dah cukup, kan? Daripada kita tak indah langsung, macam sebelum ni lah, orang tak pernah perkenalkan kita kepada pantai, so kita tak pergi pantai, memang waktu tak suka pergi pantai. Tapi bila orang dah perkenal, sebenarnya suka juga, best juga pergi pantai, kan? So sekarang ni orang dah perkenalkan kita pada Al-Quran, sekarang ni kita dah mula dekat dengan Al-Quran. Walaupun sebelum ni mungkin kita tak selesa dengan Al-Quran, tapi sekarang kita dah selesa. Itu dah satu perkembangan yang baik di peringkat permulaan ini. Mungkin sedikit yang terakhir, macam saya sebut tadi lah, bila kita merujuk kepada Al-Quran sebagai suatu panduan, Al-Quran sebagai suatu pedoman hidup, dan kalau kita nanti insyaAllah sedikit demi sedikit mendekati Al-Quran dan kita boleh menikmati bukan hanya bacaan tetapi mesej-mesej yang ada Al-Quran, kita akan nampak, kita akan makin lama makin orang kata bersyukur dengan Al-Quran. Sebab tanpa Al-Quran kita tak dapat memahami banyak perkara yang akal kita tak mungkin faham. Kan? Tanpa Al-Quran kita mungkin tak akan, orang kata, kalau kita ambil misalnya pengalaman orang Islam dengan pengalaman orang Barat atau pengalaman orang Islam yang tak dipandu oleh Al-Quran, mereka akan cenderung kepada apa yang kita gambarkan macam try and error, kan? Cuba dulu, sampai satu tahap
dia nampak kesan buruk dia ubah balik. Try lagi, cara lagi, cari lagi, tak jumpa, ubah balik, kan? Kalau ruang untuk dia cuba itu ada 10 ruang, maknanya dia kena cuba 10 kali baru akhirnya dia jumpa yang mana yang terbaik, kan? Tak kira lah dalam kehidupan seharian ke, kehidupan individu ke, kehidupan keluarga ke, kehidupan bermasyarakat ke, dalam pegangan agama ke, dalam kepercayaan ke, kan? Kita tengok orang bukan Islam dia jadi Kristian, kemudian dia jadi Hindu, dia jadi Buddha, dia jadi ateis. Akhirnya jumpa Islam, dia tak akan jadi apa-apa dia. Maksudnya dia kena mengalami pengalaman itu, kan? Kita tak, Tuhan dah bagi, selesai, kan? Tak perlu nak cuba-cuba jalan lain lagi. Dalam sistem-sistem lain pun, kalau kita faham mesej Al-Quran tu, dia dah bagi panduan. Kalau kita ikut panduan tu, kita tak perlu cuba jalan-jalan lain. Ini bagi orang yang tak pernah orang kata tersasar, kan? Katalah kita tak pernah diletakkan dalam suasana di mana kita mencari. Kita rasa kita tak ada dan kita mencari, kan? Berapa lama dia mencari tu dan akhirnya dia jumpa, kan? Kalau kita tak berada dalam kotak itu, mungkin kita tak rasa macam mana Islam, macam mana Al-Quran, macam mana agama ini sebenarnya memberi shortcut, memberi panduan yang langsung, memberi panduan yang tak bersimpang kepada kita dan akan memudahkan kehidupan kita. Tapi bagi orang yang mungkin Allah uji benda ni, dia akan nampak. So, benda ni ulama dah tulis, para ilmuwan kita dah tulis, orang-orang yang mengalami pengalaman itu dah bercerita. Kita jangan sampai kita nak cuba, ataupun kita nak sampai, jangan sampai kita ni nak diuji untuk merasai sendiri, kan? Kita patut mula bersyukur tentang apa yang kita ada, apa yang kita berada sekarang, dan kita pertingkatkan dengan apa yang kita perlu lakukan, dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan dapat memahami apakah nikmat sebenar kurniaan Allah SWT kepada kita, dari segi agamanya, dari segi sumbernya, bahkan dari segi persekitarannya. Kalau orang kat sini dia dah ada fasiliti macam ni, itu bukan suatu yang orang kata by accident, bukan suatu yang kebetulan. Itu memang suatu kurniaan, kan? Macam kita jugalah, kita jadi Muslim ni bukan kebetulan. Boleh saja orang lahir dalam keluarga Muslim dia jadi sesat, kan? Boleh saja orang yang lahir dalam keluarga yang bukan Muslim jadi Muslim, kan? Itu bukan by chance, dia bukan suatu kebetulan. Itu memang dipilih dan dirancang oleh Allah SWT. So sebab itu apapun keadaan kita, bila kita sudah berada di sini, kita kena ambil benda itu sebagai sesuatu yang besar, dan kita kena bersyukur supaya nanti dengan asbab kesyukuran kita itu, kita lebih dipandu oleh Allah ke arah yang lebih baik. Dan insya-Allah kita akan terus menerus, mungkin suatu masa kita akan lebih mampu berperanan dengan lebih baik, insya-Allah. So itu sedikit sebanyak apa yang saya ingin kongsikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Nurdin yang menjemput, dan juga kepada ahli keluarga besar Tuan Haji. Alhamdulillah mak masih sihat, kan? Saya tadi tak sangka 93 tahun, kan? Alhamdulillah. So, bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.